Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kehidupan kita dalam dunia ni silih berganti antara sukacita dan duka cita. Ada masanya kita bersedih, ada masanya kita bergembira. Macam malam dan siang. Siang dan malam pun tuan-tuan bersilih ganti. Tidaklah menjadi malam selama-lamanya. Tidaklah menjadi siang selama-lamanya. Pasti ada malam, pasti ada siang. Begitulah dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni pun ada waktu bersedih, ada waktu kita bergembira. Baik. Adapun bersedih ini disebabkan 3 sebab. Bersedih kerana 3 perkara. Pertama, bersedih kerana mengenangkan dosa-dosa yang lepas yang kita buat. Yang kedua, bersedih kerana kehilangan atau kekurangan apa yang kita ada. Apa yang kita miliki sebelum ini sudah hilang atau sudah berkurang, maka kita menjadi sedih. Yang ketiga, bersedih kerana dizalimi, ditipu, dikhianati. Maka ini adalah 3 punca seseorang itu menjadi bersedih. Maka kita lihat bersedih yang pertama, puncanya ialah sebab mengenangkan dosa-dosa yang lepas-lepas. Orang yang hatinya lembut, dia akan menyebut, dia akan mengingati, dan bila dia mengingati dosa-dosanya, fastaghfaru lidzunubihim, dia akan bersegera minta ampun. Sebab apa dia bersegera minta ampun? Sebab dia tahu bahawa Allah hanya menerima orang yang hatinya baik saja menghadapnya. Yang akan bahagia dan yang akan mendapat nikmat di sana ialah orang yang disebut sebagai biqalbin salim. Orang yang bertemu dengan Tuhan dalam keadaan sejahtera hatinya. Bagaimana nak mendatangkan sejahtera hatinya? Jiwanya tenang, jiwanya seronok. Jiwanya tenang dengan Allah, jiwanya seronok dengan Allah Ta'ala. Maka orang ini dipanggil sebagai biqalbin salim. Bagaimana nak mendatangkan perasaan seronok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Salah satunya tuan-tuan ialah dengan minta ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut bandingan orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Bandingannya ialah apabila dia melihat dosa. Orang yang beriman melihat dosa seperti mana gunung yang nak menghempap diri dia. Dia takut. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, ada dalam masjid ni. Kipas besar, kubah pun besar. Bayangkan tuan-tuan, kipas ni nak menghempap kita. Kubah kita nak hempap kita. Apa rasa? Itu bandingan orang beriman. Dia tengok dosa, dia takut. Takut nanti tak sempat mengucap. Takut nanti tak sempat bertaubat. Takut nanti menghadap Allah. Orang yang beriman, begitulah sifatnya bila dia mengenangkan dosa. Tetapi bagi orang yang kurang imannya, dia menganggap dosa macam mana lalat yang hinggap di hidung dia. Cuba tuan-tuan lalat hinggap di hidung. Apa rasa? Tepis je. Nyebuk je lalat ni. Tak ada apa-apa. Bila dia buat dosa, dia anggap tak ada apa-apa. Itu tandanya orangnya itu hatinya tidak tenang.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 3-4 hari lepas di Terengganu, dibongkar satu kubur sebab nak mengkebumikan satu jenazah. Bila digalinya liang lahat, rupa-rupanya di sebelahnya ada jenazah yang sudah dikebumikan 6 tahun lepas, tapi masih sempurna. Jasadnya masih sempurna, tidak reput, songkoknya elok, kopiahnya elok, serbannya elok, kain kapan semua elok. Diangkat semula mayat jenazahnya, letakkan di atas tanah, dikebumikan jenazah yang baru, kemudian dikebumikan jenazahnya. 6 tahun sudah dikebumikan, tidak reput, tidak terjejas. Rambut tidak tercabut, rambut tidak luruh, kulit tidak luruh, semuanya elok. Lalu orang bertanya kepada istrinya, apa amalan suami awak ketika hidup di dunia? Jawab istrinya, suami saya tidak pernah meninggalkan solat. Suami saya tidak pernah meninggalkan solat di masjid. Tiap-tiap hari semayang di masjid, semayang di masjid, semayang di masjid. Dan suami saya tidak pernah meninggalkan majlis-majlis ilmu di masjid. Sampailah dia meninggal ketika usianya berusia 57 tahun. Amalannya apa? Solat di masjid, kuliah di masjid. Allah pelihara jenazahnya, tidak reput. Jangan tuan-tuan pergi cari istrinya. Akak, kopiah jenis apa yang suami akak pakai? Tahan lasak betul. 6 tahun tak reput. Jangan akak-akak tanya pula, akak, kain kapan apa jenisnya? Tahan lasak ya. Jangan tanya kainnya, jangan tanya kopiahnya, jangan tanya serbannya, tanya amalannya. Dan tanyalah amalan itu dan compare dengan diri kita. Bagaimana pula kita? Ini sebab Allah Ta'ala bukan saja-saja nak tunjukkan. Dia nak bagi kepada kita hidayah supaya ambil pengajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pengajaran. Pengajarannya apa? Nombor 1 pengajarannya ialah ada mayat-mayat yang berada di dalam tanah sana yang Allah peliharanya. Di dunia Allah pelihara, dalam kubur Allah pelihara, di hari kiamat Allah pelihara. Ihfazillah, Allah peliharanya. Yahfazka. Bila dia memelihara Allah, maka Allah memeliharanya. Jadi nombor 1, bagaimana ingin selamat ketika hidup di dunia, di barzah, di alam kubur sampai hari kiamat. Nombor 1, tolonglah jaga Allah. Ustaz, adakah Allah itu terlalu lemah sampai kita orang nak kena jaga? Jaga Allah bukan macam jaga kambing, bukan macam jaga orang. Jaga Allah maknanya ialah menjaga segala perintah Allah. Jaga segala hukum hakam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah Allah jaga kita. Cuba tengok Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf di antara orang yang masuk Islam paling awal. Ada yang mengatakan bahawa dia memeluk Islam yang ke-8. Orang yang ke-8 memeluk Islam. Dan ketika dia memeluk Islam, namanya ialah Abdul Ka'bah. Selepas memeluk Islam, bertukar namanya dengan nama Abdul Rahman. Asalnya Abdul Ka'bah. Hamba kepada Ka'bah. Bila masuk Islam, bertukar nama. Jadi Abdul Rahman. Hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Apa makna dia? Orang yang masuk Islam tidak semestinya menukar nama dia. Dia boleh mengekalkan nama asalnya. Dengan syarat nama asalnya itu memberi makna yang baik. Sebab ada orang tanya, Ustaz, kenapa perlu saya menukar nama saya? Saya orang Cina. Kenapa saya perlu menukar nama saya bila saya memeluk Islam?
Sedangkan Umar Al-Khattab tidak pernah menukar nama bila masuk Islam. Abu Bakar tidak menukar namanya. Uthman tidak menukar namanya. Saya menjawab, sebab Abu Bakar namanya baik. Abdullah. Uthman namanya baik. Ali namanya maknanya baik. Umar maknanya baik. Maka tak payahlah tukar nama. Kalau nama awak dalam bahasa Mandarin awak bagus. Dalam bahasa Tamil maknanya bagus. Kekalkanlah nama awak. Tapi kalau dalam bahasa awak membawa maksud dewa. Membawa maksud Dewata Raya. Tak payah tukar nama. Tak payah pakai nama itu. Bawalah nama lain yang lebih baik. Sebab itu nama yang tak baik ditukar. Daripada Abdul Kaabah. Ditukar selepas Islam namanya Abdul Rahman. Jadi ada orang yang kalau nak tukar silakan. Kalau dia tak nak tukar, okey, kita tengok apa makna dia dalam bahasa dia. Kalau benda dia tak elok, kita suruh dia tukar. Kalau maksud dalam bahasa dia elok, tak payahlah kita tukarkan dia. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, bila memeluk Islam, tak lama selepas itu berlakulah penyiksaan terhadap sahabat-sahabat, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat berpindah pergi ke Habsyah. Orang yang berpindah itu ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia tak ada bantah. Nabi kata pindah ke Habsyah. Pindah ke Ethiopia. Pindah. Jangan bantah. Tak ada bantah, tuan-tuan. Kita kalau nak tinggalkan kampung halaman, macam-macam kita persoalkan. Di sana ada pasaraya Giant tak? Itu soalan kita tanya. Bekalan elektrik macam, bekalan air macam, transport macam mana, public transport di sana macam mana, macam-macam kita soal. Abdul Rahman bila pindah ke Habsyah, dia tak tanya, dia jalan je. Sebab menjaga perintah Allah. Bila sampai di Habsyah, patah balik. Duduk beberapa lama, Nabi suruh patah balik. Sebab kita nak berpindah ke Madinah. Dia tak ada merungut. Kejap Habsyah, kejap Madinah, kejap Madinah, kejap Habsyah. Langsung tidak bagi satu jawapan yang konkret. Tak ada bising. Balik ke Madinah, jom kita pergi ke balik dari Habsyah, jom kita pergi pula ke Madinah. Ikut. Tak bantah. Menjaga Allah maknanya ialah jangan membantah perintah Allah. Bila tuan-tuan tidak bantah, Allah akan jaga tuan-tuan. Bila? Sekarang. Bila akan datang? Bila? Sampai kiamat Allah Ta'ala jaga. Bila sampai di sana, di Madinah, Abdul Rahman orang kaya. Abdul Rahman orang kaya di Mekah. Tetapi bila memeluk Islam, dia tinggalkan segala kekayaannya. Sehelai sepinggang pergi ke Madinah. Apa makna menjaga Allah? Ihfazillah. Orang yang yakin bahawa Allah tidak akan sia-siakan dia. Apa yang aku buat, aku yakin Allah tidak akan sia-siakan aku. Sebab apa yang aku buat ini ialah menjunjung perintah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sampai di Madinah, Abdul Rahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad ini tuan-tuan, orang Madinah. Dia ada isteri. Lebih dari seorang. Kata Sa'ad, wahai Abdul Rahman, aku ada beberapa isteri. Engkau pula tak ada isteri. Kalau engkau berkenan pada mana-mana isteri aku, kau cakap. Aku ceraikan dan kau kahwinlah dengan dia. Punya baik sampai macam itu. Abdul Rahman bercakap, aku tidak mau isteri kamu. Sebab itu isteri kamu. Cuma aku minta wang pinjam sedikit untuk aku berniaga. Dan kau tunjukkan kepada aku di manakah tempat perniagaan di Madinah. Aku ingin berniaga. Apa dia sifat orang yang menjaga perintah Allah? Dia tidak mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain. Cubalah Abdul Rahman itu orang yang mengambil kesempatan. Dia pasti akan memilih isterinya yang paling cantik. Kalau Sa'ad itu pula tidak ikhlas, dia akan cakap pada Abdul Rahman, ini isteri tua saya.
Nampaknya dah tua. Gemuk pula itu. Engkau kahwin dengan dia. Masing-masing tidak mengambil kesempatan. Dia cuma bercakap, tunjukkan aku di mana pasar Madinah. Aku ingin berniaga. Berapa ramai kita di sini, kopiah di kepala, jubah di badan, tasbih di tangan. Tapi suka ambil kesempatan. Contohnya apa? Saya baru balik dari masjid. Berzikir atas sofa. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba jiran datang. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Masuklah. Apa hajat kamu bidin? Hajat saya ialah anak saya akan masuk universiti. Jadi apa masalah dengan saya? Masalahnya begini, saya tidak ada wang untuk belajar masuk universiti. Kamu kalau datang ke sini kerana nak meminjam wang, minta maaf. Aku perlu gunakan wang aku. Saya tidak mau pinjam Tuan Haji. Saya cuma mau menjual motosikal saya. Motosikal saya jenamanya EX6. Orang lain 5, saya 6. Saya baru beli 6 bulan yang lepas. Harganya RM5,000. Jadi kalau Tuan Haji nak tolong saya, belilah motor saya jualkan dengan harga RM3,000. Baru 6 bulan, harganya RM5,000. Sekarang saya mau RM3,000 saja Tuan Haji. Sebab saya susah, isteri saya susah. Kami tidak ada belanja untuk menghantar anak pergi sekolah. Apa Tuan Haji cakap? RM3,000 kau cakap. Kalau RM1,000 aku ambil. Kalau RM1,000 aku ambil. Padahal motosikal itu masih baru. Dia boleh cakap, kalau RM1,000 aku ambil. Orang ini tuan-tuan, namanya orang jahat. Walaupun kopiah di kepala, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah di tangan. Orang yang baik bagaimana? Berapa kau menjual? RM3,000? Ya Tuan Haji. Mana boleh RM3,000? RM5,000. Agak-agak siapa yang cakap macam itu? RM5,000 baru. Betul. Pemotor masih baru berkilat. Plastik pun belum buka. Nah, ambil RM5,000. Mainkan geran. Tukar nama aku. Elok dia nak balik. Bila sekejap. RM5,000 pun murah lagi tau. Ambil lagi RM500. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau ada orang macam ini tuan-tuan, Allah pelihara dia. Sebab dia sedekah. Adakah dia miskin? Tidak. Abdul Rahman tak ambil kesempatan. Dia berniaga, dia berniaga, dia berniaga. Dan bisnes dia sangat sempoi. Sangat santai bisnesnya. Membeli unta dan menjual unta. Dalam sehari dia menjual 1,000 ekor unta. Dia membeli 1,000 ekor dan dia menjual 1,000 ekor unta. Beli dengan harga 100, jual dengan harga 100. Beli harga 100 modal, dijualkan pada orang pun 100. Bisnes apa ini? Tak ada untung. Ya, dia membeli unta dengan tali unta. Tetapi dia menjual unta, disimpannya tali unta. Dia cuma jual unta. Tali dia simpan. Lama-lama di Madinah tak ada tali unta. Hanya dia seorang saja yang ada. Sekarang dia jadi jutawan. Hanya dengan tali unta saja. Sebab itu tuan-tuan, dalam bisnes kena tiru macam Abdul Rahman bin Auf. Jangan pada setiap item kita mau untung. Ini harga modal RM1. Ini harga modal RM1. Ini harga modal RM1. Ini harga modal RM1. Semua RM1. Maka kita pun berniaga, ini RM2. Ini RM2. Semua RM2. Semua RM2. Orang ini tak pandai berniaga. Ini modal RM1. Ini modal RM1. Ini modal RM1. Semua RM1. 3 ini kamu untung. Yang ini biar rugi. Harga modal RM1. Engkau jual 80 sen. Yang lain kau dah untung.
Kerana tuan-tuan jual 80 sen, satu Singapura datang tahu. Murah kedai dia. Satu barang je murah. Yang lain sama je. Tetapi kerana murah satu barang, orang mula cakap, kedai dia murah tau, barang dia murah tau. Orang cuma nak beli ini. Tapi bila masuk dalam kedai dia beli semua barang. Ini bisnes. Sebab ada orang bila berniaga, dia nak untung semua barang. Mana boleh tuan-tuan? Cuba tengok Abdul Rahman bin Auf. Punya kaya dah. Selepas dia jadi orang kaya, subhanallah, ketika dia meninggal, 4 isteri dia ditinggalkan kepada setiap orang isterinya 40 juta. Duit nilai sekarang 80,000 dinar. Bersamaan 40 juta ringgit. 4 isteri, seorang-seorang dapat 40 juta. Subhanallah. Kalau begitu menikah 3-4 pun tak apa ustaz. Saya pun sanggup bermadu ustaz. Janji dapat 40 juta ustaz. Kaya raya tau. Belum masuk lagi dia sedekah. Dia tinggalkan 1000 ekor kambing. Dia tinggalkan 100 ekor kuda. Dia tinggalkan 1000 ekor unta. Yang keseluruhan jumlahnya tuan-tuan beratus-ratus juta. Dan dia tinggalkan 20 juta ringgit nilai sekarang kepada setiap balu-balu yang kematian suami dalam peperangan Badar. Ada 100 orang dapat 20 juta seorang. Siapa cakap dalam Islam ni tuan-tuan, Islam tak nak kaya-kaya? Siapa cakap? Islam suruh kita jadi kaya. Dan Allah Ta'ala nak menjadikan kita kaya, cuma kita perlu berhijrah minda. Jadi kayalah kita. Orang siang malam fikirkan macam mana nak naik gunung Everest. Seksa naik sampai meninggal kat gunung Everest. Susah payah pergi gunung Kinabalu, mendaki gunung Kinabalu. Seksa tau. Sampai di atas gunung Kinabalu kita menjerit, aku berjaya. Elok-elok habis menjerit, gempa bumi, turun bawah balik. Allah bagi gunung, kalau manusia berfikir, tak payah panjat, buat kereta kamel je. Kalau kita hanya buat produk memanjat gunung, ni makcik leha yang sakit gauk, tobatlah home, tak naik. Haji Dolah sakit jantung, tak sampai di atas dia. Tapi kalau buat kereta kabel, semua orang sampai di atas. Berapa bilion kau akan dapat? Allah Ta'ala bagi kepada kita, kalau manusia tu cerdik, gunung boleh dapat duit. Daripada laut boleh dapat duit. Daripada gamat boleh dapat duit. Daripada pantai boleh dapat duit. Daripada tali unta dia boleh dapat duit. Hanya manusia yang tidak melakukan penghijrahan minda. Dia akan menganggap bahawa tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Manusia yang berada pada zon yang selesa, dia saja yang cakap tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, ambil daripada Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana manusia yang boleh mengalahkan perniagaan orang-orang musuh-musuh Islam. Sampai boleh kontrol hebat. Kerana apa? Kerana dia menjaga Allah Ta'ala. Bila dia menjaga Allah Ta'ala, dia buat derma langsung tak kisah tuan-tuan. Akhirnya bila dia nak meninggal, isteri Nabi Muhammad, Siti Aisyah berkata, wahai Abdul Rahman, kalau kamu mati nanti, aku boleh izinkan kamu dikebumikan di dalam tempat Rasulullah. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Aku kalau kamu nak, aku boleh kebumikan kamu di sisi mereka. Mulianya Abdul Rahman tuan-tuan, sampai di offer nak dikebumikan di pekuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa jawab dia? Tak payahlah. Tak layak rasanya saya ni dengan dia orang. Tuan-tuan, Allah naikkan darjat dia. Tapi dia dengan sukarela, dia kata apa? Tak apalah, terima kasih. Biarlah saya dikebumikan di Baqi'. Umur 75 meninggal. Saya nak cakap pada tuan-tuan,
Kita nak menjadi orang yang baik, yang dipelihara oleh Allah tadi tuan-tuan. Hati kita, perbuatan kita, niat kita kena jaga sungguh. Sebab tu bila berlakunya kematian ini, yang mayat tak repuk tadi, insaf pada kita. Yang kedua, tadi saya sebut, mayat tak repuk itu apa yang kita boleh fikirkan. Yang kedua, apa yang kita boleh fikir daripada mayat tak repuk? Allah bagi kepada kita satu ilham. Bagaimana ingin selamat. Allah mengajar kepada kita satu petunjuk. Bagaimana mau selamat. Caranya ialah semayang jangan tinggal. Masjid jangan lupa. Kuliah ilmu jangan lupa. Pergi. Senang. Bukan saja-saja mayatnya tidak direputkan. Ada mayat yang tidak direputkan itu diseksa. Namanya Fir'aun. Summa ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Allah saja-saja membiarkan mayat Fir'aun tidak reput. Supaya kita mengambil pengajaran. Jangan jadi macam Fir'aun. Tetapi ada jenazah yang memang Allah simpan jenazahnya supaya kita mengambil pengajaran. Semayang di masjid, jangan tinggal. Belajar, menuntut ilmu, jangan tinggal. Kamu akan diselamatkan dalam kubur. Nah, kalau begitu sekali, kenapa tidak mau tiru? Kita selalu memberi petua. Petua-petua membuat kek lapis. Petua supaya bihun Singapura tahan lama. Petua membuat kari pap supaya sedap. Kenapa tidak mau ambil petua supaya mayat tidak reput di dalam kubur? Petuanya dua yang disebutkan oleh istrinya. Pertama, solat jangan tinggalkan, khususnya buat di masjid. Tuan-tuan, cuba tengok anak-anak kita. Saya ni nak kata penat, tak penat. Nak kata tak penat, penat. Tahulah tuan-tuan, banyak benar ceramahnya pun. Nak layan orang lagi. Ya, macam-macam. Hari Rabu saya ceramah di Langkawi. Hari Khamis di Pasir Gudang. Daripada utara selatan. Malam semalam di Kuantan, Pahang. Naik ke tengah Semenanjung pula. Habis ceramah jam 11. Pergi pula ke KLIA. Jam 3 pagi baru sampai. Tunggu sampai terbang pula. Sampai ke sini. Besok terbang balik ke Kuala Lumpur. Malam besok di TV3. Penat tuan-tuan. Ni M pun tak macam itu. Ya, letih. Macam mana PA saya susun jadual, saya pun tak tahu. Isteri langsung tak tengok dah. Last saya tengok dia itu hari Sabtu, minggu lepas. Dah seminggu dah. Saya ceramah di Alostar, dia datang. Bawa anak-anak, nak jumpa suami. Balik rumah mertua di Bukit Raya Pendang, Kedah. Jumpa sajalah, buat apa pun tak boleh. Tengok mak dia ada, bapak dia ada, boleh buat menong. Yang mana faham, tak faham sudah. Sebab tu ada orang, saya pun pening kepala layan orang. Tiap minggu ada orang hantar surat ajak kahwin. Tak payahlah duduk diam-diam. Yang ada tu pun tak buat apa, tengok je. Nak ajak kahwin apa, pening kepala saya. Hantar resume, hantar gambar lah, apalah. Ajak dating lah. Ya Allah, getik saya tuan-tuan. Pening. Pening apa lagi masalah? Layan orang ni tuan-tuan. Anak saya tak semayang, anak saya mencuri, anak saya hisap dadah. Suami saya tak balik rumah, isteri saya curang. Mak mertua saya suka ngata saya. Anak saya ni ustaz lesbian, anak saya pengkit-pengkit.
pancake semuanya ada. Allah tuan-tuan, oi. Ustaz, isteri saya ni sakit, malam-malam perutnya buncit, siang-siang perut kempis. Pelik-pelik sungguh penyakitnya. Jawapannya senang ya, tak semayang. Itulah jawapan dia. Yang datang jumpa, yang hantar mesej, yang hantar surat, yang hantar, jawapannya apa? Tak semayang. Ustaz, suami saya tak berada. Dia semayang tak? Tak. Sebelum kahwin, tahu tak yang dia tak semayang? Tahu. Habis tu kenapa kahwin? Love is blind. Memang blind pun. Dah sekarang awak kena blender dah. Dah tahu tak semayang, yang gatal kahwin dengan dia buat apa? Jangan bercakaplah soal keluarga bahagia kalau tak solat. Ustaz, saya solat. Suami solat. Anak saya bermasalah Ustaz sebab anak akak tidak solat. Ustaz jangan cakap begitu Ustaz. Anak saya solat Ustaz. Ya solat tapi tak betul. Kita jarang tengok dia solat. Kita tengok dia main-main bila solat. Kita tengok dia solat di hujung waktu. Kita tengok dia solat pula tidak menentu. Kadang dia buat, kadang dia tidak buat. Maghrib buat, isyak buat, zuhur asar buat, subuh terlepas. Berapa banyak yang sangkut. Allah Ta'ala terang-terang sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akak-akak kalau nak bimbing, nak bentuk keluarga bahagia, tidak ada benda lain nombor satu kena buat, melainkan solat. Sebab dengan solat itu Allah pelihara kita. Tapi kalau solat tidak ditegakkan, kalau semayang tidak dibuat, bawalah air jampi satu kontena pun tuan-tuan. Tak mau dia. Macam-macam orang minta Ustaz, tolonglah Ustaz, anak saya Ustaz, anak saya Ustaz. Masalahnya dia tak semayang. Sebab itu tuan-tuan di Singapura kita ni semayang berjemaah bagus. Tengok kapetnya cantik. Kipasnya besar. Apa alasan untuk tidak solat berjemaah? Apa alasan? Kalau tidak mau solat berjemaah di masjid, solat berjemaah di rumah. Abang-abang, kegembiraan orang perempuan, keseronokan orang perempuan bukan bawa pergi melancong ke Langkawi. Bukan bawa melancong pergi Bali. Satu kebanggaan bagi orang perempuan ialah bila tengok suaminya mampu menjadi imam pada dia dan pada anak-anak mereka di rumah. Allahu Akbar. Sebab itu kalau abang-abang tak mampu menjadi imam, belajar. Sebab tu dia kata tadi, petua untuk supaya mayat tidak repuk dalam kubur, belajar, menuntut ilmu. Saya pun heran tuan-tuan, pukul 2.30 boleh buat ceramah, pelik betul. Ini time tuan-tuan, landing time tahu. Tapi tuan-tuan boleh landing dekat masjid. Ya Allah, hebat. Masjid tak ada aircon pun. Tapi duduknya rapat-rapat panas. Tambah yang duduk di belakang, cahaya matahari direct di belakang. Panas. Sabar je lah. Kita yakin tuan-tuan, apa yang kita buat ini bukan sia-sia. Sama ada pihak penganjur, sama ada pihak muslimah, sama ada pihak masjid. Jangan anggap apa yang kita buat ini sia-sia. Allah pasti menjaga kita. Mudah-mudahan di-cover balik, dipotong balik dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Yang menjadikan kita takut bila kita ingat dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Kita tengok mayat pun cukup. Tengok tuan-tuan mayat, Allahu Akbar, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Warnanya sudah berbeza. Matanya sudah terkeluar di bawah. Mulutnya sudah terbuka. Pipinya sudah pecah. Kembung sudah perutnya. Meletup perutnya. Dan ulat akan keluar daripada badannya.
Dari mulut keluar ulat, dari mata keluar ulat, daripada segala-galanya ulat keluar. Itulah jasad kita yang akan kita tempuh. Sekarang tangan kita cantik. Malam-malam pakai krim. Oil of ulam. Cantik sangat. Sekarang wajah kita berseri-seri. Pakai sini putih, sini putih. Barulah putih, kata dia. Oi, macam-macam. Sekarang rambut kita bila kita sikat, Masya Allah, ikalnya, mayangnya. Tapi jangan lupa, rambut ini akan gugur bila di dalam kubur. Pipi kita ini montok gebu. Pipi ini pun akan hancur. Takutnya tuan-tuan, benda yang kita akan jumpa, benda yang mesti jumpa, tidak terkecuali siapapun. Hatta malaikat Jibril pun akan mati, tuan-tuan. Apatah lagi kita. Sebab itu kita rasa sedih. Dosa-dosa yang kita buat dulu-dulu. Dosa ketika remaja, tidak menutup aurat. Dosa kita dengan suami, dosa dengan isteri. Dosa tidak salat, dosa tidak puasa. Sekali kita meninggalkan salat, di dalam hadis menyebutkan kepada kita ada seekor ular di dalam kubur. Namanya Suja'ul Aqra. Dipatuknya orang yang tidak salat. Satu waktu yang kita tinggalkan salat, 80 tahun di dalam neraka. Sehari di sana, 1000 tahun di sini. 80 tahun di sana, tuan-tuan ambil kalkulator, tuan-tuan kalkulate, pecah kalkulator itu. Sehari bersamaan 1000 tahun. 80 tahun bersamaan berapa juta bilion tahun. Hanya kerana satu solat. Allahu Akbar. Sebab itu kita rasa sedih. Bila rasa sedih, taubatlah. Tubna ilallah. Wa raja'na ilallah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Taubat. Takut, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa kita merasa sedih? Apabila kita kehilangan atau kekurangan apa yang kita miliki. Elok dia orang edar tabung pun. Tuan-tuan masukkan wang dalam tabung yang diedarkan. Sekarang tuan-tuan sudah kehilangan sedikit apa yang tuan-tuan ada. Adakah tuan-tuan rasa sedih? Tidak. Malah tuan-tuan memberi, tuan-tuan bersedekah dengan penuh kasih sayang. Saya ceramah aja sedekah. Saya sedekah aja ceramah. Adakah bankrupt, tuan-tuan? Tidak. Sebab Allah jamin orang yang bersedekah tidak akan bankrupt. Tidak akan miskin. Tuan-tuan baru bubuh $5, $10, $50. Abdul Rahman bin Auf sekali sedekah 500 ekor unta. 700 ekor unta. Sekali sedekah tuan-tuan 700 ekor unta. Darat dengan harga 6,000. 700 darat dengan 6,000 tuan-tuan. Sekali sedekah setengah juta. 1 juta sekali sedekah. Ada dia bankrupt? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan sedekahlah untuk masjid. Pembinaan 2 masjid yang mereka sedang edarkan tabung ni. Nak buat program muslimah, silakan. Tetapi kesedihan itu akan datang bila kita kehilangan suatu benda. Saya pergi ziarah sahabat saya di hospital sebab jarinya nak dipotong. Kencing manis, jari kakinya dah hitam. Dia kata itu nak dipotong. Saya kata, Datuk, tak payah doktor potong, saya pun boleh potong. Udah hitam gila. Dia kata, Ustaz, uratnya sudah naik ke atas. Doktor nak potong jari itu dulu. Kalau uratnya
Yang bahaya tadi selamat, maka tak payah dipotong. Kalau urat tu juga sampai ke atas pun dipotong. Allahu Akbar. Itu dipotong. Tuan-tuan tengok anak orang asli yang baru jumpa. 2 dijumpai masih hidup. Yang seorang sudah meninggal. Yang seorang sudah jadi tengkorak. Takut dihukum lari masuk dalam hutan. 47 hari. Tak jumpa. Gerakan mencarinya sampai 140 km. Radius, tuan-tuan. Anjing cari, orang cari, helikopter cari, askar cari, polis cari. Tak jumpa. Rupa-rupanya mereka cuma ada 500 meter daripada sekolah tempat mereka belajar. Carinya 140 km. Mereka cuma ada 500 meter. 500 meter dari sini ke bangunan merah depan tu. Tak jumpa. Pelik tak pelik. Pegawai polis heran. Tempat ini kami sudah cari. Bukan sekali. Berkali-kali. Tak jumpa. Semalam baru jumpa. Kurus kering. Cuma makan rumput dan minum air sungai. Budak perempuan. Yang lain meninggal. Bayangkan tuan-tuan, ia jadi ibunya. Mencari siang malam selama sebulan lebih. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Jumpa-jumpa mati. Mayat. Apa rasa? Sedih. Yang ibunya pula cari-cari. Hari ini jumpa. Anaknya kurus kering. Masih hidup. Pun gembira. Bersedih, bergembira, bersedih bercampur. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz? Adakah yang menyorok mereka itu hantu? Atau makhluk halus? Saya jawab, wallahu a'lam. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan, kita bukan manusia saja yang hidup. Kita berkongsi dengan malaikat. Tahta di sini ada malaikat. Kita tak tahu. Kita juga berkongsi dunia dengan jin. Tahta ada jin sini. Kita pun tak tahu. Alam. Bentuk kita tak tahu. Sebab saya pun pernah. Saya punya kawan-kawan dulu-dulu belajar di masjid. Tidur di masjid. Hafaz Quran di masjid. Kadang-kadang tidur atas lantai, atas kapet masjid. Ada sahabat saya tidur di atas mimbar. Sambil baca Quran, mengantuk-ngantuk tertidur. Bila dia jaga, dalam tandas dia tidur. Dia tak sedar dia berjalan, dia tak sedar. Tiba-tiba dia jaga-jaga dalam tandas. Itu kemuliaan masjid. Sebab tu kemuliaan masjid ini kena jaga, tuan-tuan. Kena jaga juga. Saya hilang barang. Siapa nampak handphone saya? Tak boleh. Saya kehilangan anak. Siapa nampak anak saya? Itu pun tak boleh. Sebab masjid. Jangan menjerit-jerit dalam masjid. Jangan menjerit-jerit dalam masjid. Sebab itu saya pesan. Saya pesan itu. Salahkah mencari anak? Tidak. Salahkah mencari barang yang hilang? Tidak. Tapi hormat. Nak cari barang tu bisik. Ada nampak tak anak? Ada nampak tak anak saya? Baca Quran kuat-kuat pun. Orang lain sedang semayang, orang lain sedang berzikir. Awak baca Quran. Ya Allah. Itu pun tak mau. Berzikir kuat-kuat pun tak mau. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab masjid. Jadi mana faham? Faham. Apa maksud saya?
Kalau nak berqasidah, saya rasa lebih baik di luar masjid. Kalau nak berkompang berhadrah, ini masjid. Jangan samakan dengan dewan. Jangan samakan dengan community hall. Bukan. Ini masjid. Mungkin tuan-tuan marah pada saya, terpulang. Ini pendapat saya. Nak buat di luar. Ini masjid. Walaupun kamu berqasidah. Ini bukan solat. Ini bukan kuliah maghrib, kuliah ceramah dan sebagainya. Penghormatan itu. Supaya dapat dibedakan mana masjid, mananya bukan masjid. Itu teguran dari saya. Okey. Tuan-tuan nak marah, marahlah. Sebab saya pun selalu kena marah. Sebab saya lebih selesa kalau masjid itu tempat yang damai, tenang. Dan saya rasa tuan-tuan juga tidak selesa. Itu pendapat saya. Kalau nak sanggah, silakan. Baik, jadi tuan-tuan. Perasaan apa ini? Saya cakap, bagaimana Ustaz, anaknya meninggal, sudah 47 hari meninggal. Tidak mengapa. Redha. Sebab dia umurnya 7 tahun, 8 tahun, ahli syurga. Ada masalah? Meninggal 8 tahun, gantiannya syurga. Ada masalah? Budaknya 8 tahun meninggal, sudah pasti syurga. Ada masalah? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, jangan menangis. Redha. Sebab itu kalau kita kehilangan sesuatu, ubat kepada kesedihannya ialah redha. Saya kehilangan jari kaki. Engkau masih ada lagi 9. Orang lain jari kakinya tinggal 5. Engkau ada lagi 9. Boleh lagi main bola. Ustaz, saya dua-dua kakinya habis. Sampai ke betis. Alhamdulillah, masih ada paha. Boleh pakai kaki palsu. Ustaz, kaki paha saya pun habis. Tinggal paha ke atas je Ustaz. Alhamdulillah. Ada orang, perutnya pun habis. Engkau masih lagi ada, syukur. Dia nak menunjukkan kepada kita, apa benda yang kita hilang itu bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Allah bagi pinjam sekejap. Allah bagi pinjam anak. Allah ambil balik. Allah bagi pinjam suami. Allah ambil balik. Allah bagi pinjam isteri. Allah ambil balik. Bukan hak kita. Hak Allah. Aku redha. Dan sifat orang yang beriman, kalau kehilangan sesuatu, dia akan minta, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik daripada yang hilang. Ustaz, bagaimana kaki yang hilang ini nak boleh tumbuh balik? Ciptalah kaki palsu. Senang. Sebab itu saya, tuan-tuan, berat saya dulu 70 kilo. 72 kg. Sekarang 64 kg. Kurus. Relax. 64 kilo je sekarang. Berkat mengamalkan kencing manis. Ya. Yang mana faham, tak faham sudah. Di antara keberkatannya ialah menguruskan badan. Jadi kalau akak-akak abang-abang sini ada kencing manis, redha je. Ubat apa semua dah makan. Sekarang kurus badan aku. Dia bukan setakat boleh menguruskan badan ya, kencing manis ini. Dia juga boleh merendahkan badan. Dua-dua kaki dipotong. Sekarang rendah aja berjalan dia, tuan-tuan. Inilah di antara kelebihan-kelebihan kencing manis. Jadilah orang yang kuat. Bila kita kehilangan sesuatu, bila kita kekurangan sesuatu, jadi kuat, bukan jadi lemah. Islam menyuruh kita menjadi umat yang kuat. Bukan dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kesilapan, dengan sedikit kehilangan, kita sudah down. Tidak, tuan-tuan. Budak-budak yang jatuh, kerana dia jatuh itulah dia pandai berlari. Budak-budak yang berlari, dia terjatuh. Kemudian dia bangun. Sekarang dia sudah boleh berjalan. Jatuh dan bangun dalam kehidupan kita adalah benda biasa. Bila kita jatuh, sebenarnya dia memberi pengalaman.
Dan bila kita berada di atas, sebenarnya supaya kita ingin melihat yang di bawah. Jangan lupa yang di bawah. Ini sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita satu benda itu dibagi, diambil semula. Dibagi, diambil semula. Sebab apa? Supaya ingat, kita juga akan diambil semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa manusia ini bersedih? Kerana ditipu, dikhianati, dizalimi, difitnah. Akak-akak, abang-abang depan saya ni semua pernah kena nombor 3 ni. Diberi hutang, pinjam, sampai sekarang tak bayar. Haji boleh pergi, umrah boleh sampai, hutang kita tak dibayar. Ni, hati kita sabar. Sakit hati ni di sini. Sakit tu di sini, ni sakit di sini. Kita tengok gambar dia dalam Facebook, gambar dia duduk dalam Masjidil Haram, dia ikut umrah. Hutang kita cuma $200, tapi tak boleh bayar. Umrah dia boleh sampai. Berseronok dia di sana buat ibadat. Orang sekarang, dulu-dulu kalau orang pergi ke Mekah, orang melihat Kaabah, dia jadi seronok. Sekarang orang masuk dalam Masjidil Haram, orang tak tengok lagi Kaabah. Orang tengok kerin. Yang mana pula nak tumbang ni, kata dia. Dah bertukar dah sekarang, tuan-tuan. Tengok kerin pula sekarang ni. Akak-akak, bagaimana akak-akak nak buat kalau ada orang yang tidak mau bayar hutang? Ada yang ambil Yasin. Ya Allah, aku baca Yasin ini supaya buncit perutnya. Jangan. Allah Ta'ala jadikan dia bukan untuk dibuncitkan perut. Surah Yasin bukan untuk dibuncitkan. Caranya bagaimana? Ya Allah, ya Tuhanku, Haji Dolah berhutang kepadaku $200 ya Allah. Kau murahkanlah rezekinya. Mudah-mudahan dia dapat membayar hutang-hutangku ya Allah. Itu sifat orang beriman. Baru tenang jiwanya. Tuan-tuan di sini pernah kena zalim. Siapa zalim? Suami menzalimi kita. Dia penampar sini bergegar otak. Apa perlu saya buat, Ustaz? Saya dapat suami yang zalim pada saya. Nafkah tak bagi, sara hidup tak diberi, sebaliknya tangan yang dapat penampar yang diberi. Apa saya nak buat? Akak dah minta supaya dia berubah. Sudah. Akak sudah minta keluarga nasihatkan dia. Sudah. Akak sudah jumpa dengan muiz, kaunselingkan dia. Sudah. Akak sudah buat solat hajat, minta dia berubah. Sudah. Kalau begitu, akak pergi lagi dekat muiz, minta cerai. Kita hidup, kita kahwin bukan untuk susah-susah. Sebab itu ada perempuan datang jumpa saya, makcik. Ustaz, kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Kenapa? Saya cuma minta seorang saja suami. Sebab sekarang tak dapat. Astaghfirullahalazim. Kawan saya Ustaz 4 suaminya. Kahwin, cerai, kahwin, mati, cerai, kahwin lain. Dapat 4 dah. 4 orang dia merasa. Saya seorang pun tak merasa, Ustaz. Astaghfirullahalazim, makcik. Sabarlah, makcik. Makcik ingat, kahwin ni seronok ke? Tanya pada akak-akak sini. Rasa-rasa berapa persen yang tak seronok menikah? Berapa persen yang depan saya ni bila saya tanya, berapa ramai di sini kalau boleh nak hidup bujang balik? Ramai angkat tangan. Sebab itu bila ada akad nikah, tuan-tuan cuba tengok akad nikah dalam masjid. Di Singapura tak tahu, di Malaysia orang akad nikah di masjid. Cuba tengok pengantin perempuannya, bersimpuh je. Ya Allah, itu pengantin perempuan yang baru ni. Saya ada rakaman TV. Saya masuk dalam bilik air, betulkan songkok hitam semua. Datang satu orang lembut. Badannya tegak lembut. Berjanggut lagi. Terkepit-kepit masuk dalam tandas.
Tak tahan aku, tak tahan. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Tercengang tengoknya. Ditutupnya pintu, pam, nak cepat. Ya Allah, laju gila bunyi dia. Laju. Tahu pun lama dia tahan, tak tahu dah tuan-tuan. Habis keluar pada tandas, saya tunggu bilik studio nak siap, saya tunggu kat luar, dia datang jumpa saya. Ustaz, nak ambil gambar? Boleh. Menyengit-nyengit kakinya begini je, ya Allah. Dia betul kamu ni duduk tegaklah sikit. Itu namanya orang lembut. Ni cuba tengok pengantin perempuan. Begitu juga bersimpul duduk sini. Apa ada di tangan dia? Tisu. Sebelah pengantin perempuan siapa? Ibunya. Bila dah selesai akad nikah, menangis pengantin. Tak apa dia menangis, wallahualam. Siapa lagi yang menangis? Ibunya. Tapi ibunya tak guna tisu. Ibunya guna lengan. Kenapa bila ibunya menangis guna lengan? Dan apa kena mengena ibunya perlu menangis? Ibunya menangis sebab dia tahu macam mana aku susah menjadi seorang ibu, seorang isteri. Lepas ini engkau pula merasa. Sebab tu ibunya menangis siap-siap. Kesian dekat anak aku. Seksa lah lepas ni, kata dia. Yang mana faham. Tak faham sudah. Allahu Akbar. Saya kata, akak, Allah ni maha baik. Dia tak bagi akak kahwin tu sebab ada sebab. Tak adalah ustaz. Dia orang kata pada saya, memilih lah. Tak ada jodoh lah. Berat jodoh. Saya malu ustaz. Orang panggil saya Andalusia. Biarkan. Orang mengumpat pada akak dapat pahala. Orang fitnah pada akak dapat pahala. Dah, akak ingat ramai yang kahwin tu, akak ingat bahagia ke akak? Lepas kahwin, tidur tak cukup. Pukul 1 belum tidur. Pukul 5 dah jaga. Orang yang kahwin sakit tak berhenti. Sakit beranak, sakit menyusu anak, sakit urat. Sampai ke mati sakit akak. Perempuan yang kahwin ni akak banyak ujian untuk dia orang. Macam-macam masalah. Suami garang, suami lembut, suami tak balik rumah. Suami tak keluar rumah, tak kerja-kerja, tidur pun ada. Akak sekarang tak ada siapa nak ngaca akak. Biarlah akak. Tapi ustaz, seolah-olah Allah tidak sayang pada saya. Allah sayang. Bukan bermakna sayang, mesti bagi. Bukan bermakna benci, tidak bagi. Sekarang ini, kita ada baby, 2 minggu. Umurnya 2 minggu. Malam-malam, budak ini menangis. Wiwa, menangis. Lain macam ustaz bunyinya. Ialah bapaknya driver ambulan. Jadi, bapaknya kata, anak kamu menangis. Susukan. Jadi ibunya angkat. Dia kata, ayah macam mana nak susukan abang? Susu badan saya sudah kering. Apa bapak dia cakap? Engkau pergi ke dapur. Engkau buat teh tarik. Kasih dia minum. Budak 2 minggu boleh minum teh tarik. Agak-agak ibu nak kasih tak? Sebab apa tak kasih? Sebab apa tak kasih? Sebab tidak sesuai dengan budak tadi. Sebab teh tarik tidak sesuai dengan budak yang usianya 2 minggu. Nanti kalau dibagi, apa jadi pada budak itu? Sakit, kembung perut, menangis, silap-silap, jalan terus. Sebab itulah Allah tidak bagi apa yang kita minta. Sebab Allah tahu, kalau aku bagi nanti tidak sesuai dengan kamu. Maka kita pandang baik pada Allah. Allah tak bagi ini sebab dia sayang pada aku. Allah nak bagi benda lain yang lebih baik daripada itu. Habis ustaz, orang mengumpat saya ustaz. Biarkan. Ustaz, saya janda 2 kali ustaz. 2 kali saya janda. Husband saya yang pertama ustaz, penampar saya ustaz. Saya minta cerai. Itu kahwin lain kak? Kahwin ustaz. Memang saya harapkan dia tak tampar saya lah.
Sebab dua-dua tangan dia tak ada. Tapi dia ada dua kaki Ustaz. Dia pijak-pijak ni saja pula. Astaghfirullahalazim. Saya pun minta cerai juga yang kedua Ustaz. Orang kata pada saya, kalau sekali bercerai, mungkin salah suami. Kalau sudah 2 kali bercerai, 3 kali bercerai, aku rasa bukan salah suami-suami dia. Mungkin salah dia. Berapa ramai orang perempuan yang difitnah begitu. Dan yang memfitnahnya siapa? Perempuan juga. Perempuan juga. Kakak, saya nak kahwin kakak. Dengan siapa? Dengan leha janda. Tak payah. Leha tu dah 3 kali kahwin cerai. Nanti dengan kau buat kali 4. Tak payah, kata dia. Kakak tu siapa? Perempuan juga. Mak, saya nak kahwin mak. Dengan siapa Din? Dengan leha janda mak. Tak payah. Leha janda tu dah 2 kali kahwin cerai. Mesti ada apa-apa tu. Mak siapa? Perempuan juga. Sebab itu akak-akak jadi orang perempuan kena lebih sensitif pada orang perempuan. Kena lebih faham perasaan orang perempuan. Kadang-kadang yang menambah kekusutan, menambahkan masalah ni sifat orang perempuan tu sendiri. Tak ada belah kasihan. Cuba bayangkan. Kau nak kahwin dengan siapa Bidin? Saya nak kahwin dengan Leha. Ya Allah, dia tu Andalusia. Kalau saya tak ambil dia mak, siapa nak ambil dia mak? Ya Allah, dah 44. Simpang tau malaikat. Dah lah umur dia 44. Simpang malaikat 44. Nombor 4 pun orang takut mati. Mak tak kasih ambil. Sedangkan mak perempuan, anak dara tua tadi pun perempuan. Kalaulah perempuan tu bagus, eloklah kau ambil dia Din. Engkau 46, dia 44. Kalau kau tak ambil, siapa nak ambil dia? Elok sangat. Jarang cakap macam itu. Dengan siapa ayah nak kahwin? Dengan Kak Leha janda 3 kali tu. Eloklah ayah. Dah 3 kali dia kahwin cerai. Mudah-mudahan dengan ayah kali ini berkekalan sampailah ke mati. Sampailah syurga. Tak boleh ke doa macam itu? Ni yang doanya apa? Bila tengok dia berniaga. Kau tengoklah. Sebulan tutup. Bila tengok orang kahwin. Aku agak 2 minggu je. Kamu cerai lah kata dia. Kenapa kita doakan begitu? Sebab itu kalau tuan-tuan sedih kerana ada doa macam itu. Tuan-tuan di sini bersedih kerana ada orang buat fitnah macam itu. Apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kena buat nama dia taslim. Apa makna taslim? Serah kepada Allah. Allah tahulah nak buat macam mana. Serah pada Allah. Itu yang saya cakap pada tuan-tuan dulu-dulu. Macam-macam orang buat. Orang buat macam-macam tuan-tuan kat saya ni. Macam-macam cerita orang buat. Macam-macam benda orang buat. Saya relax. Yang benda yang saya tak boleh lupa, baru ni pihak Astro dia temu ramah saya. Dia tanya, Ustaz, apa benda sepanjang 24 tahun Ustaz berceramah ya Ustaz tak boleh lupa? Saya cakap orang nak bunuh saya. Mudah betul nak bunuh orang sekarang. Takut saya tuan-tuan. Marah pada isteri, dia ambilnya parang, dia ajaknya kawan, dia tetak isterinya. Ya Allah. Takut sekarang ni tuan-tuan. Yang bukan-bukan. Murah sangat nyawa. Saya kata saya kena ugut bunuh. Ustaz takut? Tak takut. Sebab ya memang macam mana pun dia mati juga. Nak lari ke mana? Apalagi pengalaman Ustaz? Banyak pengalaman. Tapi segala pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang tak menyeronokkan itu hilang. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang lebih menyeronokkan. 2 hari lepas saya duduk di airport di Subang. Saya duduk dalam satu bilik. Menung dalam bilik. Apalah aku nak buat ni. Dah last. Makan roti. Duduk situ. Pengurus kedai tu. India. Tidak Islam. Dia datang. Dia kata, Datuk.
Saya selalu tengok itu. Kalau ada jodoh juga. Anak-anak saya pun faham. You punya bahasa senang faham. Suka ramai orang perempuan. Orang laki-laki kurang sikit gitu dia. Saya punya isteri, anak-anak semua. Bapa saya, mak saya pun suka. Satu lagi itu saya suka itu ummah punya. Saya cakap pencetus ummah. Ayah itu ummah juga. Saya suka tuan-tuan bila orang bukan Islam dengar ceramah. Hilang sakit kena santau. Saya buat program dengan orang Cina di Sungai Siput. Daripada pengurusi majlis sampai penyambut tetamu semua Cina. Semua Cina tuan-tuan. Saat dia cakap Melayu, sekejap dia cakap Cina. Pengacara majlis. Datuk Ustaz Kazim tak apa dia cakap ni. Orang Cina datang. Hangguk pakai seluar pendek. Begini dukung anak. Tajuk dia apa? Keluarga bahagia. Kita mencampur Datuk Ustaz Kazim untuk menyampaikan ceramah bertajuk keluarga bahagia. Bukan Islam tuan-tuan menganjurkan ceramah. Pelik. Orang bukan Islam panggil ceramah, suruh cerita bab Islam pada orang bukan Islam, kami nak dengar. Orang Cina panggil saya ceramah. Lagi seronok tuan-tuan. Orang India panggil saya ceramah. Lagi saya suka. Bila saya dapat kawan dengan orang bukan Islam dan mereka cerita tentang Islam, mereka dengar ceramah, mereka nak berubah. Seronok saya tuan-tuan. Tadi saya naik flight tadi. Pramugari dia bukan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pun jawab. Saya tak tahu dia bukan Islam. Orang Sarawak. Datang laki-laki beritahu Ustaz. Pramugari itu bukan Islam. Ya ke? Tapi dia bagi salam. Dia minat kat Ustaz. Dia kira salam kat Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Kalau pramugari jawabnya cepat. Kalau laki-laki lambat sikit lah tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan, daripada langit orang bukan Islam mendengar sampai di bawah orang Islam mendengar. Itulah pengalaman yang menyeronokkan kita. Sebab itu akak-akak, kalau akak-akak di sini berduka cita, abang-abang sini bersedih, akan ada satu hari, satu masa Allah menghiburkan hati tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan taslim, serah pada Allah. Nanti Allah akan beri pada tuan-tuan satu benda yang menyeronokkan sangat-sangat. Bila? Tak tahu. Apa benda? Tak tahu. Tunggu dan lihat. Dan rasailah kenikmatan apabila tuan-tuan difitnah. Seulang balik. Sekarang tuan-tuan difitnah. Memang pedih. Memang sakit. Tuan-tuan reda. Tuan-tuan sabar. Serah pada Allah. Nanti Tuhan bagi pada tuan-tuan satu benda yang sangat menyeronokkan. Apa dia? Tak tahu. Ustaz, saya kena fitnah teruk Ustaz. Macam-macam orang kata kat saya. Ada kata saya bela hantu raya. Ada kata saya ni meniaga guna jin. Betul ke akak bela hantu? Tak adalah Ustaz. Suami je. Memang perangai dia hantu raya sikit. Tu je. Tiba-tiba tuan-tuan dapat surat dari Muiz. Anda telah dipilih untuk menunaikan haji pada tahun 1437 Hijrah. Sekarang apa rasa? Berapa ribu orang di Singapura, tuan-tuan yang dipilih. Berapa puluh ribu, ratus ribu orang Islam, tapi tuan-tuan dipilih. Apa kegembiraan yang tuan-tuan nak gambarkan lagi? Berapa bilion umat Islam dalam dunia, tuan-tuan dipilih. Tuan-tuan akan lupa segala masalah tuan-tuan. Lupa. Sebab itu tuan-tuan, apa pengalaman yang datang pada kita ini benda susah, ingat perintah Allah. Inna ma'al usri yusra. Selepas kesusahan akan datang kesenangan. Pegang cakap-cakap Allah ni. Selepas kesusahan akan datang kesenangan. Saya sebut pada tuan-tuan hari itu di stadium. Ada orang yang mengaku menyantaukan saya. Suami isteri. Saya cakap pada tuan-tuan, saya kata saya sudah maafkan abang berdua. Kalau abang tak minta maaf dengan saya pun, saya maafkan. Bumi mana tidak disirami hujan,
Manusia mana yang tidak buat salah, saya maafkan. Lantas kita orang berpeluk-pelukan. Yang saya tak peluk isterinya. Dia datang kuliah saya, isterinya bila saya berkuliah macam akak-akak di hadapan. Duduk depan isterinya. Kalau musim durian, saya dapat buah. Kalau musim nangka, saya dapat buah. Dia hantar. Jadi kawan rapat. Pedihnya tuan-tuan, sakit kena santau ni orang yang pernah kena santau saja yang tahu betapa sakitnya. Tetapi kesakitan kena santau tu tuan-tuan hilang bila dia datang bawa durian. Anak dia datang ziarah kita. Datang bawa nangka pergi rumah dia, dia buat kenduri, buat hari jadi, minta kita baca doa. Cucu dia sambut, kita kan bersihkan rambut anak dia, kita cukur rambut cucu ni. Hilang sakit hari tu tuan-tuan, pedihnya kena santau bila kita bermaaf-maafan. Dan baru ni isteri dia meninggal. Saya jadi imam semayangnya. Allahu Akbar. Saya reda pada dia, dia reda pada saya maafkan dia, dia pun maafkan saya. Mudah-mudahan di hari kiamat kita orang tidak berjumpa lagi untuk dihisap. Melainkan dijumpa untuk berkenal-kenalan dalam syurga sudah. Untuk dakwah-mendakwa mudah-mudahan tutup. Kan selamat. Sebab itu tuan-tuan memang sakit. Kena tipu. Memang sakit. Memang sakit. Berapa ringgit kena tipu? Saya kena tipu $1,000 Ustaz. InsyaAllah. Kalau kamu reda, kalau kamu taslim pada Allah 1,000 yang kamu kena tipu, Allah gandakan 10,000. Sebab itu jangan ungkit, jangan marah, jangan maki, jangan maki-maki, jangan. Haram jadah, celaka. Dia sama peti lah kamu. Jangan macam itu. Ini siap doa lagi, dia sama peti lagi tuan-tuan. Tak payah. Tuan-tuan mengadu je pada Allah. Ya Allah, aku kena tipu ya Allah. Dah. Kalau tuan-tuan sakit, ya Allah, aku sakit ya Allah. Dah. Tak payahlah ya Allah. Pak Mat Tempe tipu aku ya Allah. Kau buncitkanlah perutnya ya Allah. Jangan. Sebab ada orang yang doa. Celaka. Satu negeri banjir tau. Celaka. Bala. Datang banjir sampai ke tiang elektrik. Sepatutnya kau minta pada dia, ya Allah, mudahkanlah mereka ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Tuan-tuan tengok, bila kita doa mereka minta hidayah, cuba tengok. Bila dia mengaku, saya sakit tuan-tuan, saya mengadu pada Allah, saya sakit ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dia datang mengaku, dia datang mengadu, dia kata Ustaz, sayalah yang buat Ustaz, sayalah yang sihirkan Ustaz. Saya kata saya maafkan. Tapi apa yang saya dapat nikmat daripada dia? Tak terkira. Nikmat kasih sayang, nikmat silaturahim, nikmat makan minum, nikmat jadi kawan. Saya nak buat apa pun dia mai hantar, saya nak buat sekolah pun dia tolong. Cubalah saya minta ya Allah, kau turunkan balak pada dia ya Allah, meninggal dia, tercekik tulah ikan. Apa saya dapat? Sebab itu tuan-tuan minta dia berubah jadi baik, dan dia akan tolong tuan-tuan. Dia akan tolong kita pada masa itulah. Tuan-tuan akan rasa nikmatnya bila difitnah. Nikmatnya bila dia mengumpat dan sebagainya.